Pertubuhan Pembela Islam Pembela yang dianggotai lebih 87 badan-badan bukan kerajaan NGO membantah keputusan Kabinet berhubung hak penjagaan dan agama anak di bawah umur yang disifatkan bercanggah dengan undang-undang syariah di negara ini. Undang-undang Syariah Malaysia memperuntukkan salah seorang ibu atau bapa yang memeluk Islam berhak membawa anaknya bersama. Ketidaksetujuan kita kerana yang pertamanya, satu, cara dia dimaklumkan itu akan ditanggapi oleh rakyat seperti, walaupun itu mungkin cadangan, itu mungkin juga berbentuk arahan, tapi namun demikian dia tidak mempunyai kuat kuasa undang-undang. Selagi undang-undang itu tidak dipinda, undang-undang yang ada masih tetap berkuat kuasa. Tetapi dia telah menimbulkan satu suasana dalam masyarakat seolah-olah dengan Pak Menteri menyebutkan sesuatu seolah-olah undang-undang itu telah dipinda dan ini yang berkuat kuasa. Kalau misalnya seorang pemimpin menyatakan sesuatu yang mencanggahi undang-undang, kan? Jadi itu satu perkara. Tapi kalau dia menyatakan kami akan kaji dan lihat, itu kita lebih selesa lagi. Tapi oleh kerana dia mengatakan itulah arahan Kabinet ataupun komiti daripada Kabinet, jadi dia boleh ditanggapi itulah pendirian yang seperti mana mereka tahu kalau mereka nak mengubahnya dia harus melalui ini masalah perundangan. Yang ketiganya kita juga dapati dengan kalau begitu halnya, kalau itu dikuatkuasakan, maksudnya pihak ibu bapa yang memeluk Islam itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, ibu ataupun bapa yang memeluk agama Islam itu seolah-olah dinafikan haknya. Malah memang dinafikan haknya. Rujuk kepada kes Subashini yang telah diputuskan. Jadi dalam kes tersebut peruntukan artikel 12/4 yang mengatakan bahawa agama seorang anak yang belum sampai umur dewasa itu ditentukan oleh parents, dan parent dalam kes tersebut ditafsirkan oleh mahkamah boleh bermaksud mana-mana, tak semestinya kedua-dua. Jadi ini adalah undang-undang yang sedia ada. Kita tak kata Kabinet tak berhak nak mencadangkan perubahan, boleh mencadangkan, tapi dalam kes ini kita nampak seolah-olah terlalu tergesa-gesa dan tidak diperbincangkan. Ada mufti pun kita dengar, kita baca dalam media, mufti pun ada yang bersuara kenapa tak diminta pandangan mufti dahulu, sedangkan hukum syarak, ada aspek hukum syarak yang terlibat dalam hal ini. Beliau turut mempersoal keputusan Kabinet yang membelakangkan perbincangan sebelum ini yang melibatkan Peguam Negara dan beberapa NGO Islam berhubung kes-kes pertukaran agama ini. Pihak Peguam Negara telah diminta oleh pihak kerajaan sebelum ini untuk mempengerusikan, menganjurkan siri-siri perbincangan, memanggil pakar-pakar perundangan, termasuk juga NGO. Kami pun turut terlibat dalam beberapa siri perundingan, perbincangan, mencari formula untuk menangani, nak mengharmonikan undang-undang yang melibatkan kes-kes pertukaran agama. Beberapa siri perbincangan telah berlaku. Sebahagian kami mengambil bahagian, kadang-kadang mesyuaratnya sampai lebih pada pukul 12 malam. Jadi saya ingin bertanya di sini, apa dah jadi dengan perbincangan itu? Kenapa tiba-tiba akhirnya seolah-olah yang perbincangan itu kita tidak sempurnakan, sudahkan sampai ke penghujungnya, tiba-tiba Kabinet terus memutuskan suatu sikap yang sebenarnya susah untuk diterima oleh semua pihak. 23 April lalu, Kabinet telah memutuskan bahawa anak kepada pasangan yang menukar agama yang masih di bawah umur hendaklah dibesarkan mengikut agama asal ibu bapa mereka semasa melangsungkan perkahwinan berdasarkan pandangan jawatan kuasa khas yang ditubuhkan bagi menyelesaikan kes Pathmanaban atau nama Islam Muhammad Rizwan Abdullah. Muhammad Rizwan membawa 3 anaknya memeluk Islam dengan menggunakan bukti sijil kelahiran 12 April lalu. Namun dibantah oleh ibu kanak-kanak berkenaan M. Indira Gandhi yang mahukan anak-anaknya kekal dengan agama Hindu. Berhubung isu sama, Dewan Pemuda PAS Pusat akan menyerahkan satu memorandum bantahan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri jam 3 petang ini.